Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Surau An-Nur Taman Dagang. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala telah berikan taufik hidayah pada kita. Kita dapat mentaati perintah Allah Taala, kita dapat meninggalkan larangan Allah Taala, dan kita dapat mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah bulanan kita, yang mana kita membaca kitab Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anakku yang tercinta, yang mana pada kali ini kita akan membicarakan tentang adab-adab batin, iaitu adab seorang pelajar dengan gurunya. Kerana seorang penuntut ilmu ni, apabila dia nak berguru, nak menuntut ilmu dengan guru dia, mestilah dia kena menjadi seorang anak murid yang ada adab. Kalau dia tidak beradab, maka tidak berkat ilmu yang dipelajari itu. Baik, kita terus ke dalam kitab. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun adab-adab yang batin pula, iaitu pertama, segala sesuatu yang dia dengar daripada gurunya dan telah diterima pada zahir, maka jangan sekali-kali dia mengingkari pada batinnya. Baik, tuan-tuan, perempuan, semua yang menonton kuliah pada kali ini, adab seorang anak murid, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila seorang anak murid ini dia dengar daripada guru dia, ilmu yang guru dia ajar, yang dia dengar, dan anak murid ini dia menerima apa yang diajarkan oleh guru dia itu pada zahirnya. Zahir dia dengar dan dia terima. Dan apabila seorang anak murid ini dia dengar, dia belajar dari guru dia dan dia terima pada zahirnya, maka tidak boleh dia mengingkari pada batinnya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang anak murid, dia belajar dengan guru dia. Kalau di depan guru dia, dia muka manis depan guru dia, di belakang pun sama. Depan guru dia puji guru dia, belakang guru dia pun dia memuji guru dia. Seorang anak murid dia tak boleh depan guru muka manis, belakang guru dia kutuk guru dia. Ini seorang anak murid yang biadab. Ini adab-adab. Maka penting adab ini. Ya, orang dulu-dulu ulama, orang soleh, para alim ulama ini, mereka ini begitu hormat kepada guru mereka, sehingga kan mereka menjadi khadam kepada gurunya. Bukan dia belajar saja, tapi dia menjadi khadam. Khadam ni maknanya dia berkhidmat kepada guru dia. Contohnya, bila guru dia masuk ke dalam masjid, selipar guru dia itu dia angkat ataupun dia letakkan siap-siap, maknanya menghala ke, kalau guru tu keluar daripada masjid, selipar tu dah
dah mahala arah guru dia nak keluar dah. Dia susun elok. Maknanya dia berkhidmat. Bawa makanan, bawa minuman, picit guru dia dan sebagainya. Adab begitu tinggi. Sebab itu berbeza ilmu yang ada hari ini dengan ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama yang terdahulu. Kerana keikhlasan mereka, kerana tawaduknya mereka, kerana begitu beradab tingginya adab mereka dengan guru mereka. Baik. Jadi adab seorang anak murid, dia tidak boleh mengingkari apa yang diajarkan oleh guru dia, zahir dan batin. Maknanya zahir dia terima, batin pun dia diterima. Hari ini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini ustaz-ustaz mengajar, anak-anak murid ni depan ustaz, depan guru tu dia senyum je. Macam dia angguk-angguk je. Rupa-rupanya belakang guru itu dia kutuk. Tak guna ni. Ustaz ni bukan ada ilmu sangat. Hadis dia semua tak sahih. Hadis dhaif semua. Hadis palsu belaka. Dan sebagainya lah. Baik. Itu adab seorang anak murid dengan gurunya. Jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan supaya dia terselamat daripada tanda orang yang munafik. Seorang anak murid ini dia tidak boleh ada sifat munafik dengan guru dia. Munafik ni macam mana? Tanda orang munafik ni apabila bercakap dia berbohong. Apabila dia bercakap dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia memungkiri janji. Dan orang munafik apabila diberi amanah, dia khianat dengan amanah tersebut. Ini tanda orang munafik. Jadi seorang anak murid dia tidak boleh ada sifat munafik. Maksudnya talam dua muka. Bahasa mudah kita faham apa? Talam dua muka. Depan guru dia Masya Allah, pijak semut pun tak mati. Belakang guru dia apa yang dia tak kata pada guru dia. Wal'iyadu billahi min dhalik. Kita minta jauh pada Allah SWT daripada menjadi orang yang munafik. Dan seandainya dia tidak dapat berbuat demikian, maka sebaiknya dia tinggalkan sahaja gurunya itu. Baik. Seorang anak murid ini, dia nak belajar dengan seorang guru, dengan seorang ustaz. Bila mana dia belajar dengan seorang guru itu, apa yang dia ajarkan oleh guru tersebut, di depan guru dia senyum, dia angguk-angguk. Rupanya dalam hati dia tak terima apa yang diajarkan oleh guru dia. Kalau seorang anak murid, seorang penuntut ilmu, dia ada sifat yang macam ni, maksudnya pada lisan dia kata ya betul guru, betul. Dia mengiyakan, dia membenarkan pada lisan, tapi pada batin dia ingkar kepada apa yang diajar oleh guru. Jadi nasihat Imam Ghazali rahimahullahu taala, kalau anak murid yang ada perangai macam ni, maka tinggalkanlah guru itu. Kenapa? Tak guna kita berguru dengan guru itu sedangkan dalam hati kita tak terima ilmu apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bukan mudah kita nak samakan lisan kita dengan batin kita. Bukan mudah kita nak samakan yang zahir dengan yang batin. Kita di depan orang, kita benci kepada orang tu. Tapi bukan semua orang boleh sound direct, boleh tinggikan suara, marah terus, marah depan-depan, tak. Kebiasaannya orang akan kutuk, kecam dalam di hati. Jadi kita hari ni ramai mana orang kita mendengar
guru mengajar, ustaz berceramah, tuan, pasti ada dalam hati kita mengatakan ustaz ni begini, ustaz ni begini, ustaz ni macam tu. Nah, kalau dah ustaz tu macam ni, ustaz ni tak alim, ustaz ni tak betul, ustaz ni mengajar tak best dan sebagainya, tuan-tuan, tuan-tuan mengajar. Tuan-tuan sendiri mengajar kan senang. Betul tak? Jadi penting adab. Adab ni penting. Kalau tak beradab, nama dia biadab. Sehingga sampai ke suatu masa yang dia dapat menyamakan batin dengan zahirnya. Jadi tuan-tuan, kata Imam Ghazali, seorang penuntut ilmu ni, kalau zahir dia terima, batin dia ingkar, dia tinggalkan guru tu, bila pula boleh dia menuntut ilmu balik dengan guru tersebut? Tunggulah sampai zahir dan batin sama. Lisan dia betul ustaz, betul, apa yang ustaz cakap betul. Dalam hati pun betul apa yang ustaz cakap. Kalau pada lidah, di lisan dia betul ustaz, betul, betul syekh, betul tok guru, betul. Dalam hati, apalah tok guru ni, tak alim dah tok guru ni, sesat lah tok guru ni. Kalau zahir dengan batin tak sama, tuan-tuan, tinggalkan guru tersebut. Bila pula nak boleh belajar balik dengan guru itu? Tunggu zahir dan batin kita sama. Bukan mudah, tuan-tuan, nak amalkan apa yang diajar, apa yang disebutkan, apa yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala ini. Sebab tu saya sebut pentingnya adab. Pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Baik. Kedua, hendaklah dia menjauhi daripada bersahabat dengan orang yang jahat, supaya dia dapat mengosongkan lembaran hatinya daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan, dan walau bagaimanapun keadaannya, ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan penuntut ilmu ni, nak belajar ilmu ni, jangan berkawan dengan orang yang jahat. Jangan kawan dengan orang yang melakukan maksiat. Jangan kawan dengan orang yang jahat. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, kita jangan kawan dengan orang tersebut. Sebab apa? Sebab kita nak bersihkan hati kita daripada pengaruh syaitan manusia. Baik, kita dalam hidup kita ini, kita akan digoda oleh syaitan. Kita akan digoda oleh manusia. Syaitan musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan ini adalah musuh yang nyata. Jadi orang yang melakukan dosa maksiat ini, orang tersebut dia tergoda dengan godaan syaitan, dia mengikut bisikan-bisikan syaitan, maka kita tak boleh kawan dengan orang tu. Tapi kalau kita niat kita berkawan dengan orang yang orang tu melakukan maksiat, kita dekati dia dengan tujuan kita nak ajak dia, kita nak seru dia, kita nak dakwah dia daripada dia melakukan maksiat kepada melakukan ketaatan pada Allah, boleh. Tapi kita cermin dulu diri kita, adakah kita ini kuat, iman kita kuat atau tidak. Kita takut kita nak dakwah orang, akhirnya kita pun hanyut, kita pun terikut. Awalnya kita tak melakukan maksiat, tapi oleh kerana kita berkawan dengan ahli maksiat, orang yang melakukan maksiat, dan akhirnya kita pun melakukan dosa maksiat. Bukan mudah. Kerana godaan syaitan ini, godaan iblis ni, godaan manusia ni, sentiasa mengajak kita melakukan dosa.
Baik, maka tujuan kita, kenapa kita tak berkawan dengan orang yang melakukan maksiat? Kerana kita nak bersihkan diri kita daripada pengaruh syaitan. Tapi kalau iman kita kuat, kita nak seru orang yang melakukan maksiat itu, kita kuat iman kita. Kita tak terperdaya, kita tak terikut dengan perbuatan maksiat dia, silakan. Tetapi kalau kita kawan dengan dia, kita terpengaruh, maka sebaiknya kita jauhkan diri daripada orang yang melakukan dosa. Dan kata Imam Ghazali, penuntut ilmu ni dia kena memilih kefakiran berbanding dengan kekayaan. Maka dalam menuntut ilmu ni tak boleh mewah, tak boleh makan sedap-sedap, maknanya senang lenang, tak ada susah payah, tak ada mujahadah. Hari ni tak apalah, tak ada masalah lah. Hari ni tuan-tuan perempuan dah peringkat umur, tuan-tuan perempuan, maknanya dah ada anak pun dah besar-besar, cucu pun dah ada. Maknanya tuan-tuan ni belajar ilmu hari ni, pergi ke surau masjid, dengar kuliah, bawa kitab. Kalau tak bawa kitab, tulis. Ini yang dimaksudkan memilih kefakiran ni, maksudnya contohnya seorang pelajar, remaja, dia nak menuntut ilmu, maka dalam dia menuntut ilmu itu, dia kena tinggal di asrama, dia kena susah, dia kena bermujahadah. Tapi bukan bermaksud makan tak cukup, baju selekeh, baju koyak, tak digosok dan sebagainya, tak. Maksudnya dalam belajar itu jangan terlalu mewah, jangan terlalu kenyang. Kalau kita penuntut ilmu, pelajar ni banyak makan, mengantuk pula, banyak makan dah malas pula, banyak hiburan di sekeliling dia, dah banyak berhibur daripada belajar. Jadi ada peringkat lah, peringkat yang remaja yang masih muda. Contohnya baru habis SPM, contohnya baru habis UPSR, tengah fresh lagi, tak fikir nikah, tak fikir apa lagi. Dia mentumpukan pada pelajaran. Manakala dah peringkat ada kita yang dah ada anak isteri, ada cucu dah, jadi kita maknanya tak dibebankanlah kepada kita maknanya secara santai lah, maknanya secara santai, sambil-sambil ada waktu lapang, maka dengar ceramah, hadir dalam majlis ilmu. Kita sekarang tempoh PKP ni, surau masjid tak dibuka lagi, maka kita boleh belajar, maknanya adanya YouTube channel, adanya Facebook dan sebagainya. Maka kita gunakan kesempatan kita ni untuk menuntut ilmu. Kita semua ni penuntut ilmu. Kita ni belajar sampailah akhir hayat kita belajar. Kenapa? Ilmu kita ini sentiasa, maknanya seseorang tu dia sentiasa menjadi penuntut ilmu walaupun dia dah ada PhD sekalipun. Kerana orang yang paling alim atas muka bumi ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana gurunya adalah Jibril alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita siapa? Guru kita manusia yang biasa. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurunya adalah Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Zabur, kitab Taurat turun kepada Nabi Musa, kitab Zabur turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ini sentiasa menuntut ilmu sampailah ke akhir hayat kita. Orang yang menuntut ilmu, apabila dia ada salah silap, dia masih lagi pelajar, dia masih lagi talib,
ada salah silap dia, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Baik. Nasihat yang ke-17, intisari ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Ilmu tasawuf ni, kata Imam Ghazali, ada dua unsur. Yang pertama, istiqamah. Yang pertama, istiqamah. Maksud istiqamah, tetap pendirian, konsisten. Yang kedua, baik kelakuannya dengan makhluk. Ini ilmu tasawuf tu, dia ada dua unsur. Yang pertama, istiqamah, kita berterusan melakukan amal soleh. Yang kedua, baik kelakuan dengan makhluk. Kita baik, maknanya kita ni baik dengan sesama manusia. Baik, hatta kepada binatang pun kita kena berbuat baik. Maka sesiapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah orang sufi. Siapa yang dia ini tetap pendirian dia, maknanya dia istiqamah dalam mentaati Allah, mentaati segala perintah Allah Ta'ala. Kemudian seseorang yang berakhlak yang mulia, ada sifat mahmudah, sifat yang terpuji pada diri dia, dan dia bergaul dengan orang ni dengan sifat lemah lembut, maka orang itu adalah orang sufi. Ilmu disebut ilmu tasawuf, ahli sufi. Ilmu tu maknanya, nama ilmu tu apa? Ilmu tasawuf. Jadi seseorang yang berakhlak mulia, seseorang yang maknanya istiqamah, berterusan dalam mentaati perintah Allah, berterusan di dalam melakukan amal soleh, orang itu dipanggil apa? Ahli sufi. Baik, istiqamah bermakna dia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya. Istiqamah ni maksud dia apa? Kata Imam Ghazali, dia korbankan kehendak hawa nafsu dia. Dia korbankan segala hawa nafsu dia. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia mengikut kehendakmu. Tuan-tuan, kita ni berlemah lembut, kita berbuat baik dengan manusia ni, bergaul dengan manusia ni dengan baik, iaitu apa? Kita tak paksa orang mengikut kehendak kita. Kita nak semua orang yang ada di sekeliling kita ni mengikut kehendak kita. Memang tak dapat. Bahkan sebaliknya, engkau memaksa dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Baik, kita bergaul dengan sesama manusia ni, dalam hidup kita, kita tak boleh kita nak semua manusia yang ada di atas muka bumi ni melakukan perkara mengikut kehendak kita. Contohlah, kita tinggal di rumah perumahan ke, rumah flat ke, kita nak semua jiran kita mengikut cakap kita. Dapat ke tidak? Tak dapat. Dalam syurga boleh. Dalam syurga, apa yang kita nak, kita dapat. Kita nak makan burung, kita nak makan ayam panggang, kita nak air sungai, kita nak arak, kita nak bidadari, kita nak segala nikmat dalam syurga dapat. Dalam syurga kita terlintas je, makanan tu sampai. Buah-buahan yang tak putus-putus. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Dalam syurga, makanan yang tidak putus-putus, wala mamnu'ah, dan tidak lagi dilarang, tak haram lagi. Air arak dalam syurga boleh minum. Di dunia Allah Ta'ala haramkan. Baik. Jadi ahli sufi. Jadi maksudnya tuan-tuan,
tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidup kita, kita nak semua orang ikut cakap kita, memang tak dapat lah. Tetapi kitalah yang kena bergaul, bercampur dengan orang, melayan kehendak kerenah orang dengan syarat selagi mana kerenah orang tersebut, perangai perbuatan orang tersebut, kita layan orang tersebut selagi mana perbuatan dia, percakapan dia, apa jua yang dilakukan oleh orang tersebut tidak tidak menyalahi dengan syarak, tak bercanggah dengan syarak. Tetapi kalau bercanggah dengan syarak, tak boleh kita layan. Kalau bercanggah dengan syarak, kita kena tegas. Tuan, ini haram. Tuan, perkara ni, perbuatan ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tuan tak boleh buat. Nabi SAW larang. Kalau bercanggah dengan syarak, jangan pula kita, tuan-tuan, layan dia. Tak boleh. Yang halal, al-halalu bayyinun. Yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan haram itu juga jelas. Baik. Seterusnya nasihat ke-18, hakikat ubudiyah. Lupa saya nak sebut daripada awal tadi. Kita sekarang pada muka surat 45. Tadi kita mula tadi muka surat 43. Sekarang muka surat 45, kitab Ayyuhal Walad, nasihat ke-18, hakikat ubudiyah. Wahai anakku yang tercinta, kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat ubudiyah, maka ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Baik, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Ubudiyah ni apa maksud dia? Kata Imam Ghazali, wahai anakku, engkau bertanya kepada aku tentang hakikat ubudiyah. Maka jawab Imam Ghazali, ubudiyah itu dia mengandungi 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama, ubudiyah maksudnya menjaga hukum-hukum syariat. Pertama, menjaga hukum syariat. Yang kedua, reda dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Yang ketiga, bahawa engkau mencari keredaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Ini maksud hakikat ubudiyah. Hakikat ubudiyah pertama, kita jaga hukum syariat. Apa sahaja hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita laksanakan. Apa jua larangan Allah Ta'ala kita tinggalkan, kita jauhkan. Dan semua sunnah Nabi SAW kita amalkan. Hakikat ubudiyah, kita reda dengan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Reda. Ini yang susah kita nak buat. Orang lain dapat rezeki, contohlah, orang lain dapat, orang lain punya pendapatan sebulan 5,000, kita 2,000. Maka kita tengok, kita rasa dengki. Orang lain lebih 3,000 daripada kita. Sedangkan kalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita cuba lihat, ada orang yang pendapatan bulanan dia 1,500. Ada orang pendapatan bulanan dia 1,000. Ada orang pendapatan bulanan dia 500. Ada orang tak ada pendapatan. Kais pagi makan pagi. Jadi kunci dia apa? Syukur kepada Allah Ta'ala. Barulah kita menjadi hamba Allah yang reda menerima qada qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan hakikat ubudiyah juga, kita ini meninggalkan kehendak diri kita. Tujuan apa? Tujuan kita adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila bertembung kehendak nafsu, kehendak kita, kehendak diri kita sendiri dengan perintah Allah Ta'ala, mana kita nak dahulukan? Dahulukan perintah Allah SWT, kerana kita nak reda
Allah Ta'ala. Maksiat dengan ketaatan. Perbuatan maksiat dengan perbuatan amal soleh. Mana yang lebih seronok? Mana yang lebih nikmat? Kalau di dunia, ahli maksiat dia akan memilih maksiat. Dia akan memilih maksiat, keseronokan. Dia nak enjoy. Tapi kalau kita nak dapat redha Allah, kita utamakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kehendak hawa nafsu kita. Baik. Dan akhir tuan-tuan, muka surat 46, nasihat yang ke-19, hakikat tawakal. Apa maksud tuan-tuan hakikat tawakal ni? Wahai anakku yang tercinta, engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Kata Imam Ghazali, anak murid dia bertanya kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahawa engkau mantapkan i'tiqadmu dengan janji-janji Allah Ta'ala. Apa dia maksud tawakal? Makna tawakal adalah kita mantapkan i'tiqad kita, keyakinan kita dengan apa? Dengan janji-janji Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala apabila dia telah berjanji, maka Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak memungkiri janji. Baik, iaitu engkau mengiktikadkan bahawasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu, iaitu engkau mengiktikadkan bahawasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu. Tidak walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha untuk menghalangnya daripadamu. Keyakinan kita, i'tikad kita yakin bahawa apabila Allah Ta'ala telah takdirkan bahawa kita akan dapat sesuatu. Contohnya, Allah Ta'ala telah takdirkan kita dapat sesuatu. Maka tidak ada seorang manusia atau makhluk pun yang dapat menghalang kita daripada mendapat sesuatu yang telah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Itu makna tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, apa-apa yang telah ditakdirkan bahawa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Dan kita beriktikad, kita yakin bahawa apa yang ditakdirkan bukan untuk kita, sesuatu yang Allah Ta'ala telah takdirkan bukan rezeki kita, yang mana sesuatu itu tak akan kita dapat walaupun seluruh makhluk